Kimia? Alif tadi ada Alif? Alif pernah guna BSDP Kimia? Dia Pernah dengar ataupun pernah guna ke SPSS ni? tak pernah. Tak Tak pernah pernah. dia. Okey, mungkin Bayu sahajalah yang dah pernah ada pendedahan lah tentang SPSS ni Betul Bayu semua, student Bayu semua dah pernah guna? Sebab kita orang guna untuk FYP. Saya pernah guna doktor. Pernah. Memang dalam subjek. Semua dah pernah guna. Okey. So mungkin ulang kajilah sedikit untuk student Bayu yang mungkin lebih diberikan perhatian kepada student BSDP Fizik dan BSDP Kimia lah. Okey. Okey. SPSS ni adalah software lah yang mana kita boleh guna untuk kita nak analisis data yang kita ada tu. Okay, SPSS kita boleh buat banyak perkara, kita boleh buat banyak analisis. Cuma yang saya fokuskan hari ini adalah berkaitan dengan topik 8 yang kita belajar ataupun lebih spesifiknya berkaitan dengan tugasan 2 lah yang kita dah mungkin dah separuh jalan, ada yang dah buat kan. Jadi yang ni adalah yang tugasan 2 tu kita kira secara manual dan SPSS ni sebagai bantuan lah untuk kalau kita ada data yang banyak, kita boleh guna SPSS ni untuk analisis data ataupun sebagai kalau ikut tulis tugasan 2, mungkin kita boleh guna SPSS ni sebagai output yang kita boleh letak di lampiran lah. Okay, kalau tengok dalam tugasan 2 ada lampiran kan. Kalau yang letak di lampiran tu mungkin ada tambahan markah lah seperti rubrik yang diberikan. Okay, jadi hari ni saya nak sharekan tentang SPSS lah. Okey, SPSS yang kita nak tengok hari ni basic sahaja macam mana nak masuk data, macam mana nak dapatkan value-value berkaitan dengan ukuran kecenderungan memusat ataupun dan juga ukuran sebaran yang kita dah belajar sebelum ni dalam topik 8. Okey, dan mungkin juga Scotty, skor Z lah. Okey. Okey, saya admit dulu mungkin terganggu sedikit lah nak kena admit kawan yang baru masuk. Okey. Kalau dapat tengok dekat skrin sekarang ni, yang ni adalah contoh lah yang mungkin saya dah key in. Nanti kita akan key in contoh seperti inilah. Maksudnya ni hasil setelah selesai lah. Yang ni contoh saja, tak adalah sama seperti tugasan 2 yang sepatutnya yang kita buat tu. Yang ni hanyalah contoh untuk saya tunjukkan kepada semua untuk dalam kelas kita ni. Okey, jadi nanti kita akan ada SPSS yang kita punya, okey, yang saya dah bagi link tu hanyalah untuk trial, di mana trial tu kita boleh guna untuk sebulan lah. Okay. Tapi kalau ada yang nak guna untuk jangka masa yang lebih panjang, seperti Hanum dah letak dalam grup WhatsApp kita. Hanum kan kalau tak salah saya? Hanum kan yang letak dalam grup WhatsApp tu? Betul. Okay. Kalau ada yang berminat nak install SPSS dalam jangka masa yang lebih panjang sebab trial tu hanya boleh digunakan dalam masa sebulan. Okey. Kalau nak guna dalam masa yang lebih panjang mungkin kita boleh beli dekat Shopee lah. Macam Hanum dah bagi tahu dalam grup WhatsApp, siapa yang berminat nak beli dekat Shopee, mungkin harganya murah saja. Okey, boleh PM Hanum sebab mungkin Hanum dah belilah dekat SPSS RM2 kot. Dekat Shopee RM2 kan rasanya. RM2 ke Hanum, betul? Betul. Sebenarnya dia ada lesen khas lah yang UPM sebenarnya dia provide tapi untuk staff sahaja. Dan saya guna MacBook, cuma sekarang ni tak ada untuk staff yang menggunakan MacBook. Maksudnya dah habis dah, dia tak ada yang terbaru ni. So sebab tu saya guna yang laptop yang lain ni lah yang sedia dekat laptop ni. Okey. Okay, sekarang kita terus masuk dekat SPSS Okay, so sekarang ni SPSS yang saya dah masukkan lah data-datanya. Nanti saya akan tunjuk macam mana proses daripada awal nak masukkan. Cuma saya tunjuk dulu yang dah masuk. Okay. Nanti bila dah install, kita akan buka yang baru. Yang baru nanti akan kosong lah, tak seperti ni lah. Yang ni maksudnya dah masuk dah data-data tu. Okay, maksudnya nanti kita akan nampak SPSS ni dia seperti ini. Tapi bahagian ni adalah kosong lah. Yang ni yang kita kena masukkan. Data yang kita kena masukkan. Okay, start yang bila selepas kita dah selesai masuk ni dia akan rupanya seperti inilah. Okay, maksudnya dia akan ada variable dekat atas ni. Variable ataupun perkara lah, bahasa mudah kita nak faham. Perkara-perkara yang kita nak masukkan data.
Contohnya mungkin kita ada nama pelajar, kita nak masukkan ID pelajar tu ataupun nombor matriks, ni contoh saja ataupun mungkin kita rasa kita ada data berkaitan dengan nama sekolah pelajar yang ambil exam tu sebagai contoh. Mungkin juga kita nak masukkan CGPA pelajar, so kita boleh masukkan jantina dia. Okey, yang ni mungkin lebih kepada soal tugasan 2 di mana kita ada soalan objektif, ada 20 soalan. Kita boleh letak objektif 1, objektif 2, objektif 3, objektif 4, objektif 5 sampailah objektif ke-20 dekat sini. Okey, yang ni nama-nama ni terpulang kepada kita. Kita nak letak OB pun boleh, nak letak O pun boleh. Kalau rasa tak nak type yang panjang OBJ 1, nak tulis O pun tak apa. Tapi nanti kita kena ingatlah, nanti saya tunjukkan macam mana nak tulis Okay, kemudian kita ada soalan subjektif 10 markah. Okay, macam ni mungkin saya pilih untuk buat 3 soalan subjektif. Subjektif pertama, subjektif kedua, subjektif ketiga. Kemudian nanti kita boleh juga dapatkan markah keseluruhan setiap pelajar. And then mungkin boleh kita dapatkan T-score, Z-score, okay. Okay. So nanti di akhirnya lebih kurang macam inilah. Maksudnya selepas kita dah selesai masuk semua data kita akan dapat macam ni. Macam ni saya buat mungkin contoh ni 20 orang pelajar saja. Jadi nanti katakanlah kita ada ramai pelajar, so dia akan jadi banyaklah sampailah kat bawah ni. Ikutlah bilangan pelajar yang kita ada ataupun bilangan data yang kita ada. Okay, setakat ni clear ke? Setakat ni clear lagi? Clear doktor. Okay. So dekat atas ni semua dia ada fungsi-fungsi dia yang boleh kita gunakan. Okay. Macam file ni mungkin semua dah biasa gunalah. Kita nak buka yang baru, kita nak buka yang sedia ada, kita nak save, kita nak export daripada yang lain, kita nak print semua ni lah yang biasa. Edit pun sama. Ni mungkin kita nak tambah variable dia, kita nak tambah, kita nak masuk data yang lain. Okay, semua ni ada penggunaan dia dan mungkin boleh baca dekat buku yang saya share ataupun dekat buku-buku lain lah. Banyak sangat rujukan yang kita boleh rujuk dan juga dekat YouTube pun banyak. Okay, cuma ni sebab tu saya share ni sebagai secara ringkas sajalah. Okay. Okay, semuanya adalah transform, nak compute variable, nak recode. Maksudnya data yang kita ada tu kita nak recode kepada nama lain pun boleh buat di sini. Okay, kita nak recode nama yang sama pun boleh juga. Ni semuanya boleh buat dekat sini lah. Okay, step-step dia banyak ditunjukkan dalam buku-buku dan juga dalam YouTube pun banyak. Jadi boleh tengok sendirilah dekat YouTube ataupun dalam buku-buku lah. Banyak buku ada. Okay. Saya tak tunjuklah untuk record dan record same variable, record different variables ni. Yang ni boleh tengok sendiri dalam buku. Yang saya fokuskan lebih kepada kita punya tugasan 2. Okay. Analyze semua pun kita boleh pakai dekat sini. Yang kita nak fokuskan untuk tugasan 2 dekat sini saja. Descriptive statistik sahaja. Okay, deskriptif statistik maksudnya kita hanya nak tengok aspek deskriptif sahaja. Ukuran kecenderungan memusat dan ukuran sebaran tu kita boleh tengok dekat sini. Deskriptif statistik. Yang lain-lain ni semua analisis yang dia boleh buat lah. Mungkin nanti kalau reliability yang kita pernah belajar dulu. Ingat lagi reliability? Reliability ingat lagi? Reliability bahasa Melayu dia apa? Kebolehpercayaan. Maksudnya kita boleh dapatkan kebolehpercayaan instrumen kita dekat sini. Reliability analysis. Okay, yang lain pun samalah. Okay, contohnya mungkin ada masa nanti katalah kita nak buat kajian tentang kita nak tengok hubungan antara satu variable dengan variable yang lain. Ni contohnya kita boleh guna correlate dekat sini. Yang ni dia adalah dia punya fungsi perbezaan data kita boleh guna dekat sini. Katakanlah nanti adalah kita buat kajian, kita nak tengok perbezaan markah antara lelaki dengan perempuan contohnya. Kita nak tengok perbezaan markah antara kumpulan bandar, pedalaman dengan luar bandar contohnya. Kita boleh compare means, kita boleh guna analisis dekat sinilah. Jadi kat sini mungkin nanti ni saya bagi tahu saja in case ada yang berminat nanti ataupun kena buat nanti. Maksudnya kena buat analisis, nak kena tengok perbezaan markah pelajar mengikut jantina. Nak kena tengok perbezaan markah pelajar mengikut status ekonomi keluarga. Jadi kita boleh compare lah, kita boleh tengok perbezaan-perbezaan ikut kumpulan tersebut. Jadi semuanya SPSS ni boleh buat lah. Okay.
Yang tu boleh baca, boleh rujuk juga dekat buku. Okay. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak masuk data. Dia punya basic lah. Okay. Dia punya basic sahaja. Okay. Sekarang ni saya buka new. Okay. Ni nanti selepas selesai lah saya buka new. Okay. Okay. Boleh nampak ke yang baru ke tak nampak? Saya kena share semula yang lain. Nampak yang tadi ataupun nampak yang baru? Tadi. Nampak yang tadi. Okay, so saya kena stop sharing tu. Saya kena share yang lain. Semua okay? Saya punya suara ya? Okay. So saya share yang baru saya buka tu. Okay. Okay, boleh nampak yang baru? Tak keluar lagi ke? Boleh. Boleh, okay. So ni awal-awal bila kita buka yang baru tu. Bila kita buka SPSS, kenapa aircon saya ni tak panas, tak sejuk? Okay. Okay. Maksudnya awal-awal kita buka SPSS kita akan nampak seperti inilah, kosong saja dekat sini dan yang lain semua sama, cuma tak ada data lah. Okay. Untuk SPSS kita ada dua view dekat bawah ni. Boleh nampak dua view dekat bawah ni? Yang pertama kita ada data view, yang kedua kita ada variable view. Okay. Step yang pertama kita buka variable view. Okay, variable view ni di mana kita kena letakkan perkara-perkara ataupun variable yang kita nak masukkan data dalam kita punya SPSS ni. Okay. Okay. So pertama mungkin kita nak masukkan nama pelajar tu. Okay, jadi kita tulis nama pelajar. Okay, kemudian yang kedua kita nak masukkan apa lagi? Nombor ID tadi nombor ID contohnya. ID. Yang ketiga mungkin kita nak masukkan nama sekolah. Okey. So kita tengok kenapa dia keluar ni, variable name contains an illegal character. Kenapa ni agaknya? Mungkin student BSDP boleh respon? Mungkin dah familiar kan kenapa dia keluar nama macam kenapa dia tak boleh lah kita nak type tadi nama sekolah tadi tu. Kenapa tu? Tak boleh ada space. Okey, sebab tak boleh ada space. Kalau untuk variable view ni kita tak boleh letak kita tak boleh type yang ada space. Macam tadi saya tulis nama sekolah kan. So dia ada space. Bila ada space dia tak benarkan lah untuk variable ni kita tak boleh guna nama yang ada space. So mungkin kita boleh letak underscore untuk tak bagi dia ada space lah. Okay. Okay, so mungkin apa dia pula tadi tu. Okay, try nama sekolah. Okay, so dah okay, dia tak ada space, dia akan okay lah, dia boleh proceed. Okay, next kita nak letak apa? CGPA contohnya. Okay, CGPA. Okay, next mungkin kita nak letak jantina. Okay. So yang seterusnya dah tak ada data contohnya, kita nak letak soalan kita punya data jawapan pelajar kita pula. Okey. Jadi mungkin kita ada soalan objektif. 20 soalan. Kalau kita rasa macam malas nak letak OVG, nak type banyak-banyak kan. So kita boleh letak O saja, terpulang pada kita. Cuma yang penting kita sebagai yang letak data tersebut kita tahu, kita ingatlah, kita ingat okey O1 contohnya kita memilih untuk objektif 1 kita nak letak O1, O2, okey, O3 sampailah objektif berapa yang kita ada O20 kan, okey, O6 contoh. Kita boleh teruskanlah sampai bawah sekali. Okey, sekarang ni nama tu kita boleh proceed sampai ke bawah sekali. Okey, untuk sekarang untuk type ni. Type ni kita kena tengok okey untuk variable ni apa jenis data yang akan kita masukkan. Untuk ni kita tekan. Okey, kalau data tu berbentuk nombor, kita boleh proceed dengan numeric lah. Tapi kalau data tu dalam bentuk perkataan, dalam bentuk huruf kan, perkataan lah. So kita kena ambil string. Kalau kita letakkan terus numeric,
mungkin ada perkara yang kita tak boleh nak key in lah. Okay, jadi yang ni kita boleh okay. Kalau ID kalau mungkin nombor sahaja kita boleh teruskan dengan numerik. Nama sekolah mungkin lebih kepada perkataan, so kita ambil string. Ikut kesesuaian data yang kita nak key in lah. Jantina mungkin kita nak letak dulu, kita nak letak data, raw data, perempuan lelaki. So kita boleh ambil string juga. Okey, kalau ingat tadi saya ada kata record, kita boleh record juga. Contohnya mungkin kita tak nak letak jantina ni lelaki perempuan, kita nak letak lelaki 1, perempuan 2. Jadi kita boleh guna record yang saya bagi tahu tadi tu. Record into different variable ataupun record into same variable, ataupun nanti mungkin kita nak buat kumpulan CGPA ni, kita nak letakkan data, raw data CGPA setiap pelajar. Mungkin juga nanti kita rasa kita nak kelompokkan CGPA ni kepada kumpulan, siapa yang dapat CGPA 2 hingga 2.5 kita nak letakkan sebagai kumpulan 1. Siapa yang dapat CGPA 2.51 sampai 3 contohnya kita nak letakkan dia sebagai kumpulan 2. Jadi yang tu pun kita boleh gunakan record into different variable ataupun same variable. Terpulanglah kalau kita nak letak nama variable yang sama, kita akan letak nama yang sama, so dia akan jadi dah tukar dah, dia jadi daripada CGPA yang asal tu dia akan bertukarlah kepada kumpulan yang kita nak. Tapi kalaulah kita sayang raw data kita tu, raw data tu maksudnya kita dah ada CGPA setiap pelajar. Kita tak nak hilang nilai CGPA yang kita dah key in tu, kita boleh gunakan record into different variable. Maksudnya kita letak nama lain tapi variable tu menunjukkan CGPA setiap pelajar mengikut kumpulan pula. Jadi kita boleh kata record into different variable. Okay, tapi saya tak tunjuk lah, takut pening kepala. Yang mungkin baru nak tengok ni mungkin takut pening kalau banyak sangat. So saya bagi tahu sajalah. Okay, kalau kita nak record ataupun kita nak kelompokkan raw data kita tu kepada kumpulan-kumpulan tertentu, kita boleh guna record into different variables ataupun record into same variable ni lah. Okay. Mungkin student bio dah biasa ke? Dah buat kot ni kan? Dah buat ke record ni? Dah biasa buat? Ya, doktor. Okey. Yang khusus untuk BSDP Fizik dan Kimia lah. Maksudnya kita boleh kelompokkan dan kita boleh record lah kepada variable yang sama ataupun variable yang berbeza. Okey. Jantina dekat sini mungkin kita nak letak yang raw data lah, lelaki perempuan. Okey. Kenapa dia suka keluar benda ni? Okey. Jadi yang lain semua mungkin numerik lah untuk kita nak objektif, subjektif ni, markah-markah pelajar kita. Kalau betul mungkin kita nak letak 1, salah mungkin kita nak letak 0. Jadi kita kekalkan numerik. Okay, width ni pula adalah, width ni apa dia? Agaknya. Width ni apa dia? Ada yang nak bantu saya? Width tu apa agaknya? Ada? Ada yang tahu? BSDP Bio boleh tolong? Number of digit atau character yang possible for that character. Alright, okay. So, okay, thank you Abel. Okay, maksudnya dekat sini bilangan, huruf ataupun nombor yang kita boleh key in. Okay, macam nama contohnya. Mungkin kita nak letak, kalau kita letak nama-nama pendek je mungkin 8 cukup. Tapi kalau kita nak letak nama pelajar tu nama penuh, mungkin 8 agak terhad lah. Mungkin Abraham punya nama lebih 8 tak? Tak, doktor 7 je. 7 je. Okey, nama siapa yang panjang lebih daripada 8 ni, so dia tak boleh key in. Dia sampai 8 saja. Jadi kalau kita nak letak lebih banyak, kita nak tinggikan dia punya limitasi untuk huruf yang kita boleh masukkan, so kita boleh tekan dekat sini. 20 katakan. Jadi nama pelajar yang lebih panjang, yang panjang bawah 20 kita boleh key in. Tapi kalau nama pelajar yang lebih hurufnya sampai 21 dia dah tak boleh key in. Yang huruf ke 21 tu dah tak masuk lah. Okay, kita cuba tengok contoh nanti. Okay, untuk ni pula ID mungkin kita nak kekalkan 8, ID tak banyak. Nama sekolah mungkin kita nak letak short form je, sekolah singkatan nama sekolah je. Jadi kita boleh kekalkan 8. CGPA, Jantina mungkin kita kekalkan 8 dulu mungkin. Okay. Nanti kita tengok apa yang akan jadilah. Kalau Jantina ni lelaki mungkin cukup. Kalau kita nak letak perempuan berapa patah perkataan? P,
9. 9. Jadi nanti kita tengok apa akan jadi kalau kita tak tukar wave dekat sini. Okay. Alright, kita tengok pula decimals. Kalau decimal ni agaknya macam mana? Jumlah tempat titik perpuluhan ke doktor? Yes, decimal ni adalah jumlah tempat titik perpuluhan yang belakang tu selepas titik. Okey, belakang kan? Okey, maksudnya kita nak allow data kita tu ada 0 titik perpuluhan ke, 1 titik perpuluhan ke, 2 titik perpuluhan ke, terpulang pada researcher ataupun kita lah sebagai yang masukkan data. Okey, kat sini kita boleh pilih sama ada kita nak 1 titik perpuluhan, tempat perpuluhan, decimal places, 2, 3, 4, 5 terpulang lah. Mungkin kalau banyak sangat pening lah, sakit kepala, sakit mata kot nak tengok banyak kosong-kosong kat belakang tu kan. Tak apa, kita letakkan 2 dulu contoh. Kalau string memang dia tak ada decimal lah sebab di huruf kan. Kalau numerik baru akan ada decimal ni lah. Okey, numerik tak, string tak ada, CGPA 2, mungkin kita nak letak ni 1 contohnya ataupun tak nak. 1 lah, 2 saja kan, 2. Okay, mungkin yang ni kita nak letak dua maintain, yang mungkin kita nak letak 4 contoh. Nanti kita tengok apa yang akan jadi. Okay, label ni sebagai contoh mungkin kita sebagai note untuk kita lah. Okay, O ni kita nak katakan ni adalah sebenarnya untuk mewakili soalan objektif. Takut nanti mungkin kita takut terlupa. Jadi kita boleh letak label dekat sini sebagai notes lah ataupun untuk kita rujukkan pada masa akan datang, takut kita lupa. O ni apa ya? O1 ni apa? Jadi ni label ni sebagai rujukan kita lah. Values ni yang mungkin nanti kita nak kelompokkan grup-grup ni kepada variable ni kepada kumpulan. Okey, CGPA ni kita nak letak, CGPA ni mungkin kita nak letak dia sebagai value 1. Kita nak kelompokkan CGPA kepada kumpulan-kumpulan tertentu, jadi kita boleh guna value labels dekat sini. Okey. Okey, missing tak apalah. Ini mungkin missing ni maksud dia, katakanlah kita nak letakkan, kita nak setkan kalau no missing values ni maksudnya kita nak biar saja kosong lah. Kalau discrete missing values ni mungkin kita nak set up kalau kita ada yang kita tak ada data. Ada yang pelajar tak jawab soalan tu, kita tak tahu nak letak apa. Jadi mungkin kita decide untuk jawab data yang kita tak ada, kita nak letak 999 contohnya. Jadi tapi dengan syarat tak adalah data lain yang nombor dia 999. Okay, jadi maksudnya kita boleh take note lah, kalau data yang tak ada dia akan tulis 999, dia akan keluar 999. Jadi kita boleh take note untuk kita. Kenapa dah tak sejuk ni? Sekejap ya. Okey. Jadi kita sebagai kita punya note lah untuk kita tahu data tu tak ada, so dia akan keluar 999. Okey, kita tekan okey. Columns. Align, okey, ni align ni terpulang pada kita nak nampak data kita tu dia duduk belah kiri ke, dia duduk belah kanan ke, ataupun dia duduk center. Yang ni terpulang pada masing-masing lah. Kalau nak tukarlah dekat sini. Kalau tak ada masalah, mata kita mungkin setengah mata dia nampak, dia tak nak tengok berubah berlain-lain kan. Dia nak maintain semua center je, jadi boleh tukarlah. Okey. Measure ni adalah data, jenis data yang kita kena key in mengikut yang kita dah letak types dekat sini lah. Okay, so kita ni secara awal dahululah kita dah set up variable-variable yang kita nak masukkan. Okay, variable kita letak sampai habis. Ucuk. 8. Ada dah try buat SPSS ke? Dah try masukkan SPSS untuk tugasan 2? Tak ada? Belum doktor. Belum. Baru jalan ke tugasan 2 kita? Kita ada yang tak mula lagi? 19. Kita kena submit berapa hari bulan? Untuk refresh semua orang lah.
Okey, ni mungkin untuk soalan subjektif. Kita tak nak tulis panjang-panjang, malas ke apa ke, tak nak tulis panjang-panjang. Saya nak tulis yang senang-senang je. Saya tak nak tulis subjektif SUB. Saya nak tulis S je. Kita pulang pada kita. Mungkin kita boleh tulis note dekat sini lah. Label tu mungkin subjektif. Jadi sebagai rujukan kita lah pada masa akan datang. Okey, S2. Mungkin takut lupa, boleh juga nak tulis dekat sini subjektif 2. S3, subjektif 3. Contohlah ni contoh saja. Okey. Okey. So kita ni adalah variable view. Maksudnya variable yang kita set up untuk kita nak masukkan data. Okey, ni variable-variable yang akan kita masukkan lah ataupun perkara-perkara yang akan kita masukkan, yang kita ada data yang kita nak masuk. Okey, so kita buka variable view dah settle. So kita buka data view. Ni data view, boleh nampak variable-variable yang kita set up dekat variable view tadi tu dah ada dekat bahagian atas ni. Boleh nampak ke? Okay, kita dah set up nama, kita dah letak nombor ID, nama sekolah, CGPA, jantina, objektif 1, objektif 2 sampailah objektif 20 tadi. Okay, dan kemudian ada subjektif 1, subjektif 2, subjektif 3. Jadi kita dah adalah variable-variable yang kita nak masukkan dalam kita punya SPSS ni. Okay, in case katakanlah terlupalah satu variable, terlupa. So kita boleh insert variable saja. Insert variable. Jadi masukkanlah apa nama yang kita nak masukkan tu. Mungkin contoh dia apa nak masuk? Bagi idea sikit. Ada idea? Nak masuk apa lagi? Tak ada respon pun. Ada idea nak masuk apa? Kelas. Masuk je lah kelas. Okay. Jadi kita boleh insert variable lah kata dah terlupa. Jadi dia akan ada. Okay. Yang kita dah masuk yang terbaru tu dia dah ada. So kita boleh masukkan nama contohnya. Nama Abraham lah contohnya. Okay. Dah tukar, tak apalah biarlah. Okay, ID. Kita masukkanlah ikut nama masing-masing. Okay. Dan contohnya nama-nama kampung lah saya letak Semua lelaki. Okey, nama ni tadi kalau ikutkan kita tengok semuanya dia duduk belah kanan. Kita letak kin kanan sebab tu dia akan duduk belah kanan. Sebab tu nama Abraham ni mungkin panjang Abrahman. Atan ni jadi dia duduk belah kanan. Jadi mungkin kita tak sukalah dia duduk belah kanan, kita rasa nak tukar. So kita boleh tukar dekat sini. Okey, dia duduk left. So dia akan bertukar kepada left. Okey, samalah nama, masukkanlah nama masing-masing, nama pelajar. So ID dia mungkin kita nak tukar 578 contohnya. Semua dia duduk belah right. Kelas, masukkanlah nama ikut yang kita dapat daripada soft copy ataupun hard copy. Soft copy mungkin kita dah ada dekat Excel, so kita boleh copy sajalah. Cuma kita kena letakkan dulu variable view ni. Kita kena tetapkan dulu variable view ni untuk kita masukkan data-data yang kita dah ada dekat Excel kalau kita dah ada soft copy lah. Tapi kalau kita ada hard copy, kita kena masukkanlah satu-satu macam ni. Okay, kita tengok ni nombor ID ni. Nampak tak 2 decimal places ni? 2 tempat perpuluhan ni. Okay, disebabkan kita letak dekat sini nombor ID 2 decimal ni. Katakanlah kita rasa macam tak nak lah, tak suka lah tengok kosong-kosong ni kan. So kita nak tukar, tak nak nampak ada titik perpuluhan. So kita boleh letak kosong. So dia dah jadi nombor saja. Dia dah tak ada decimal dekat belakang tu. Decimal places kat belakang tu dah tak ada. Okay, kelas pula letak je lah apa dia 5 Lestari contohnya. Okay, nama sekolah mungkin. Sebab apa tak boleh? Space. Okay. Tak boleh juga. Kenapa? Sebab campur kot huruf dengan nombor. Okay. Kelas numerik. Numerik tu nombor kan? Tapi kita ada apa tadi? Kita ada 15 alfabet semua tu. So kita tukar. Okay. So kita dah tukar, kita buka dekat data view, barulah boleh masukkan. Okay. Kalau ikutkan dia tak ada space ni boleh sebenarnya. Dia hanya untuk variable je. Kita try tengok kalau dia tak ada space. Dia ada space. Kenapa laptop ni suka keluar ni?
Dia tak dapat I tu, dia tak dapat. Sebab apa? Sebab tadi limit kan kepada 8 kot. 8 saja. So kita naikkanlah. Senang. Okey, banyak naikkan. Okey. So kita try tengok. I. Boleh. Okey. Untuk data view, kita boleh ada space. Hanya untuk variable view sahaja, kita tak boleh ada space. Okey. Okey, untuk nama sekolah, kita kata nak letak short form saja tadi, SMK apa? Letaklah TT contohnya, nama sekolah, short form saja. So okeylah, tapi kalau sebab kita dah letak nama sekolah dekat sini 8 saja, tapi kalau kita nak letak nama sekolah tu nama penuh, kita kena besarkanlah dia punya width dekat sini. Okay. Alright, so sekarang kita tengok data view CGPA. Mungkin kita nak raw data kan, kita nak letak raw data 7, 8 contohnya. Jantina lelaki. Okay, mungkin lelaki ni muat lah, cukup lah kan. Kita tengok kalau atas, kita nak letak perempuan lah contohnya. Nak letak siapa ni? Aisyah. Okay. ID, okay, kita letak lah. Okay. Tema apa Aisyah? PP? Tema gemilang. Tema gemilang. Okay, cukup. Kita dah letak 10 tadi Okay, sekolah apa AP? SMK? SMKS. S. Okay. CGPA, nak berapa CGPA? 4 lah. Ada peluang letak 4 lah. Okay. 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 So, perempuan. Kenapa tu? Tak boleh nak masukkan N dah. Limit. Sama je limit. Okay. So, mana tadi Jantina kita tak tukar limit dia 8. Dia maintain awal-awal dia memang 8 lah. Dia, kalau kita perlu untuk kurangkan ataupun naikkan, kita tukar sendiri. Awal-awal semua akan diletakkan 8. So kita letakkan 10 contohnya. So kita buka dekat data view. Okay. So dah boleh masuk perempuan tadi tu. Dah nak tengok, setengah mata dia nak tengok penuh juga. So dia boleh gerakkan lah. Okay. Jadi masukkanlah data-data yang kita ada. Kalau ada soft copy, kita boleh copy sajalah masukkan. Okay, objektif, soalan objektif. Mungkin Rahman ni betul. Jadi kita bagi 1 untuk objektif yang pertama. Aisyah, mungkin Aisyah jawab yang pertama tu salah. So kita dapat kosong kat situ. Okay. So dia akan jadi macam ni lah kalau kosong. Okay. Objektif 2. Rahman ni jawab salah. Salah. Okay. Okay. Aisyah jawab betul. So dia akan jadi 1. Okay. Ni macam tadi sebab apa dia jadi berbeza-beza? Sebab kita sendiri yang letakkan. Okay. Katalah kita rasa macam tak nak lah nampak kosong-kosong ni, sakit mata kan. Serabut lah tengok kosong-kosong ni, kita boleh tukar. Objektif ni kita tak nak ada nampak decimal places. So kita tukar kosong. So dia dah jadi tak ada titik perpuluhan. Yang objektif 2 ni tadi kita letakkan 4 kan. Objektif 2 kita letakkan 4 decimals dia. So sebab itulah data yang kita masukkan dia akan jadi beginilah. Dia ada 4 tempat titik perpuluhan dekat belakang tu. Okay, kalau rasa suka nak tengok kosong banyak-banyak ni, kita boleh pilihlah yang banyak-banyak decimal dekat sini. Tapi rasa macam tak suka, rasa macam nak tengok sikit je ataupun tak nak tengok terus, kita sendiri decide lah. Okay, setakat ni clear ke? Clear? Okay. So, okey, maksudnya yang lain tu boleh masukkanlah data-data yang kita ada. Okey, kalau siapa yang buat Google Form, ada Excel, boleh masukkan terus copy paste saja. Okey. Okey, bila kita dah selesai masukkan, kita akan jadi macam data yang tadi itulah. Data yang tadi yang saya dah tunjuk. Ada apa-apa tak yang saya tertinggal lagi ni? Setakat ni clear semua? Setakat ni clear? Clear. Okey, Ya, so betul. saya proceed dengan katakanlah kita dah key in semuanya, kita dah ada data yang tadi dah selesai dah key in. So kita dah ada yang ni. Ni dah selesai key in lah. Ni saya letak je lah nama-nama yang saya teringat kan. Saya letak je sebagai contoh je. Okey. So kita dah masukkan lah setiap pelajar ni punya markah. Kalau dia betul dapat 1, dia salah dapat 0. Untuk subjektif pula saya decide untuk nak soalan tu 1
Itu soalan yang subjektif yang pertama 3 markah, soalan subjektif yang kedua 3 markah, soalan subjektif yang ketiga 4 markah. Jadi total 10 markah untuk tugasan 2 lah contohnya. Okey, jadi pelajar yang pertama ni nama dia apa? Ali. Ali ni maksudnya dia dapat 3 markah untuk subjektif yang pertama. Dia dapat 3/3 lah untuk subjektif yang kedua dia dapat 2/3. Mungkin ada tak berapa lengkap jawapan dia 2/3. Untuk subjektif yang ketiga dia dapat 4/4. Jadi ni markah dia kita dah masukkan. Okay, cuma kalau kita, yang ni kita mungkin kita tak dapat lagi. So saya delete dulu. Yang ni sebab saya dah try. Saya delete dulu. Ni maksudnya bila kita masukkan kita tak ada lagi lah markah untuk tu. Contohnya Okay, saya delete dulu clear. Okay, sekarang ni kita ada macam ni. Kita dah masukkan variable yang kita nak masukkan dan kita dah masukkan data-data yang kita ada, dah masukkan semua, kita ada sampai sinilah subjektif ni. Okey, sekarang kita nak kira markah pelajar ni. Contohnya kita buat hard copy lah mungkin kita tak guna kat Excel, kita tak kira dulu kat Excel, kita buat hard copy. So sekarang ni kita nak kirakan markah bagi setiap pelajar. Bahagian mana kita boleh guna tu agaknya? Mungkin student bio boleh bantu saya. Dekat mana kita boleh guna kalau kita nak dapatkan markah total markah pelajar ni? Ada jawapan? Ada yang tahu? Student BSDP Bio kata dah pernah guna ni? Ada? Kena sebut nama ni juga ni . Semua ada ke tidak tu Ada doktor? Okay, Alif ada. Okay, student bio mungkin boleh tolong saya. Kita nak guna apa tu kalau kita nak dapatkan markah pelajar, kita nak kirakan markah pelajar. Kita dah key in dah data-data pelajar yang jawab betul salah ni. Sekarang ni kita nak kira markah pelajar, markah keseluruhan setiap pelajar tu. Kat mana kita boleh guna? Apa kita boleh guna? Saya nak panggil siapa ni? Tak ada siapa nak tolong ke? Tak sure. Mira dan Mira? Wani? Wani bio kan? Kami tak berapa sure, mungkin tanya yang mereka buat sebab FYP kami saya pakai lain. Saya dah tak pakai SPSS sangat. Tak pakai SPSS langsung, saya pakai RMAT. Ada pakai R juga ke? Ada pakai Amos? Tak. Saya pakai R. Idea pakai R, okey. Okay, ada yang pakai Amos? Tak ada. Tak doktor. Tak ada. Okey, banyak pakai SPSS ataupun R lah. Okey, kat mana tadi saya? Okey, sekarang saya terus tunjuklah Maksudnya tak ada yang mungkin nak cuba ke tak adalah, tak pernah tahu. Okey, tak ada. Pakai frekuensi ke doktor? Doktor nak analyse ke doktor? Sekarang ni kita nak kirakan markah pelajar. Saya nak tunjukkan kita nak kira markah pelajar kita ni. Sekarang ni kita hanya key in markah pelajar mengikut soalan. Objektif pertama, objektif kedua sampai objektif 20. Dan kita key in juga markah pelajar subjektif pertama, subjektif kedua, subjektif ketiga. Sekarang ni kita nak kira markah keseluruhan pelajar kita ni. Berapa markah dia dapat? Dia ada beberapa cara. Okey, saya terus tunjuklah dia ada beberapa cara. Cuma cara yang basic lah yang mana kita boleh relate dengan cara kiraan manual, kita boleh guna dekat sini. Transform. Okey, transform kita ambil compute variable. Okey, compute variable maksudnya sekarang ni kita nak kira markah keseluruhan pelajar kita tadi tu. Maksudnya kita nak tambah markah yang dia betul untuk soalan objektif dengan soalan subjektif, markah yang dia dapat untuk soalan subjektif. Okey, kita letak dulu variable. Variable apa kita nak letak? Markah pelajar lah contohnya. Markah pelajar. Ini kita nak kira markah pelajar kita. Ni yang salah satu cara yang kita boleh buat lah Okey, kita letak. Okay, kita nak kira markah pelajar kita di mana kita nak tambah markah yang dia dapat untuk soalan objektif 1, masukkan, tambah. Objektif kedua, masukkan, tambah. Objektif ketiga, masukkan, tambah. Maksudnya sekarang kita nak kira markah setiap pelajar kita yang didapat tu. Markah yang dijawab betul lah. Okay, maksudnya kita akan nak tambah semua soalan objektif. Tambah. Objektif 6, tambah.
Objektif 7 tambah objektif 8. Yang ni kita boleh relate dengan yang manual kita nak buat lah Okey, tambah. Okey, objektif 11. Kita kena bawa letak dekat anak panah tu baru dia masuk. Objektif 12 tambah 13. 14. 15. 16. Okey. 18. 19. 20. Okey. Jadi tu adalah bahagian objektif. Maksudnya kita nak tambah semua markah yang dia dapat untuk bahagian objektif. Kalau dia betul dia dapat 1 markah tu, kita akan tambah dengan soalan objektif kedua, ketiga, keempat sampai 20. So kita nak tambah juga untuk soalan subjektif. Kita masukkan tambah. Okay, so kita nak kira markah pelajar ni adalah yang kita nak minta dia tambahkan. Maksudnya untuk markah pelajar kita nak tambah guna objektif 1, objektif 2, objektif 3. Kita nak suruh dia kira guna objektif hasil tambah objektif 1 sampai 20 dengan subjektif 1 sampai subjektif 3. Okay, jadi kita dah bagi arahan kepada dia untuk buat macam itulah untuk markah pelajar ni. Okay, jadi kita boleh tekan okey. Okey, dia keluar macam ni. Kenapa? Sebab ada space. Sebab ada space. Setiap kita, macam saya cakap tadi, untuk variable kita tak boleh letakkan space. Okey, jadi kita boleh letaklah underscore contohnya. Okey. Okey, dah nampak tak dia keluar markah pelajar. Dia dah kira dah markah kepada untuk setiap pelajar. Untuk pelajar yang pertama tadi ni nama apa? Ali ni, dia dah kira kan setiap markah objektif yang dia dapat betul dengan subjektif yang dia dapat betul tu. So markah untuk Ali ni dah dapat markah 27 markah. Pelajar yang kedua 28, pelajar yang ketiga 27, pelajar yang keempat dan seterusnya. Jadi dia dah kirakanlah markah setiap pelajar kita. Okey. Okey ke? Boleh nampak? Maksudnya kita guna transform, compute variable dan kita letakkan variable yang kita nak tulis. Terpulanglah macam saya letakkan markah pelajar. Mungkin kita tak berkenan nak letak markah pelajar, saya nak letak markah aja. Boleh juga terpulang pada kita untuk tentukan apa nama variable yang kita nak letakkan. Okey, salah satu cara lagi kita boleh guna dekat sini. Function dekat sini. Kat sini pun ada sum. Okey, mungkin kat sini kita boleh sum. Saya kena stop 9.30 sebab nak bagi laluan kepada Anivia untuk present. Sum. Okay, sum. Mungkin kita letak kat sini, kita ambil sum, dia akan letak sum dekat sini. Bila kita letak sum, kita tengok boleh baca arahan dia dekat bawah ni. So kalau kita nak sum, kita pilih sum, so kita masukkan apa-apa yang kita nak minta dia tambahkan. Jadi dia ada banyak cara lah untuk kita kira jumlah markah pelajar ni. Okey, macam ni kat sini katalah kita tak nak masukkan macam ni, kita nak pilih ambil sum, ikut baca arahan dia macam mana nak masukkan. So kita ikut arahan dia, ambil sum, so masukkan apa dia variable yang kita nak minta dia tambah untuk sum ni. Jadi itu salah satu cara lain lah yang kita boleh guna. Okey, macam saya pilih yang ni dulu. Okey, so kita boleh so dah ada. Kita tak pilih sum lah. Maksudnya kita sebab dah kira kan. Okay, so saya dah kira. So ni adalah markah bagi setiap pelajar. Setakat ni okey? Okey, Doktor. Okey, so sekarang kita dah ada markah pelajar kita. Kita dah tahu dah setiap pelajar dapat markah berapa. Sekarang ni kita nak minta dia kirakan mean, mode, median kan, yang kita dah belajar dalam topik 8 kan. Okey, kita nak dapatkan ukuran sebaran, ukuran kecenderungan memusat, semua tu kita boleh pergi kepada analyze. Analyze, okey, kita boleh pergi kepada descriptive statistik. Analyze, descriptive statistik, kita ambil frekuensi contohnya. Frekuensi. Dua-dua ni kita boleh guna. Cuma output yang akan keluar nanti tu sedikit berbeza. Tapi nilai dia still ada lah. Okay, kita tengok frekuensi dahulu. Okay, bila kita buka frekuensi boleh nampak ke tab yang keluar tu boleh nampak? Boleh. Okay. So nampak dekat sini frekuensi. Sekarang ni kita nak tengok markah pelajar. Kita nak analisis markah pelajar. Variable apa yang kita nak analisis, kita perlu klik dan kita bawa ke ruangan variable ni.
Okey, maksudnya dekat sini ni adalah variable yang kita nak fokuskan untuk kita minta dia analyse. Okey, jadi sekarang ni kita nak minta dia analyse untuk markah pelajar kita. Okey, then kita dah bawa kepada ruangan variable ni, kita tekan statistik. Okey, nampak kat sini dia keluar apa? Boleh nampak ke dia keluar central tendency, yang ni ukuran kecenderungan memusat. Dispersion, ukuran apa? Ukuran sebaran. Sebaran bahasa Melayu dia pelik lain lah Ke tak pernah dengar ni dispersion central tendency? Kalau plans for this ke, mungkin dia pernah dengar lah. Macam mana? Kalau berkaitan dengan plan, maybe pernah dengar lah. Tapi untuk terms ni dekat SPSS tak. Okey. Okey, ni measure of central tendency ataupun bahasa Melayu yang kita belajar bab 8 tu ukuran kecenderungan memusat. Bahasa Inggeris measure of central tendency. So yang ni dispersion pula adalah ukuran sebaran, dispersion. Okey, sebaran. So kat sini kita boleh Okey, kat sini kita boleh tick lah perkara apa yang kita nak minta dia kirakan untuk kita. Dikirakan, kita nak diminta dikira mean, kita nak minta dikirakan median, mode, sum, kita tick saja untuk dispersion. Dispersion kita nak dia kirakan untuk standard deviation, variance, range, minimum, maximum atau pulang, kita tick lah saja. Okay, yang ni pula distribution ni lebih kepada kita nak tengok data kita ni bertabur secara normal ataupun tidak lah. Okay, yang ni nama dia distribution ni maksudnya katalah kita nak tengok data kita ni dia bentuk locking ataupun tidak, bertabur secara normal ataupun tidak. Tapi untuk tugasan 2 saya tak minta buat macam tu lah. Okay, kita tengok perkara yang kita nak tengok dahulu. Okay, continue. Dan katakanlah kita nak tengok chart, kita nak tengok dalam bentuk chart, kita pilih histogram. Okey, nak berkenan nak tengok histogram. Okey, continue. Kita tekan. Format ni tak perlulah. Okey, bootstrap pun tak perlu. Okey, so kita boleh tekan okey. 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 Nampak ke output yang keluar boleh nampak ke? Tak. Tak. So saya kena stop Tak. ni. Saya share output pula. Saya dah stop share kan sekarang Okay. Yes. Okay. Banyaklah kena tutup-tutup buka ni. Okay. Sekarang saya akan share output yang kita dapat. Okay. Boleh nampak ke output yang keluar selepas kita dah pilih tadi tu? Nampak. Dia nampak? Okay, so sekarang ni tadi kita dah tekan, kita nak minta dia kirakan mean, median, mode, standard deviation, variance, range kan, minimum, maximum. Okay, so dia dah keluar dah dekat sini. Statistik yang keluar. Okay, markah pelajar iaitu variable yang kita nak analyse. Okay, so nampak kat sini N adalah bilangan pelajar ataupun bilangan data yang kita key in iaitu 20. Okay, missing tak ada. Okay, missing ni boleh take note, kadang-kadang kita terkey in ada row yang kita terkey in. Contohnya mungkin kita terkey in titik je dekat row bawah 20 tu. So dia boleh anggap tu sebagai missing. Sebab tu kadang-kadang kat sini ada 1 ke ada 2. Jadi kita boleh tengok maksudnya ada row dekat bawah 20 tu yang kita terkey in. Ataupun kita terletak titik. Yang kolom lain tak ada value nilai, tapi ada satu kolom bawah 20 row 20 tu kita terletak titik. Jadi dia akan kira sebagai missing lah. Okey. Jadi kalau kat sini kosong maksudnya tak ada row bawah 20 tak ada apa-apa yang kita terkey in bawah row 20 tu. Okey. Okay, jadi boleh nampak ke kat sini mean, median, mode, semua tu dia dah kirakan lah. Okay, mungkin kalau untuk tugasan 2 kita kira manual dan nanti mungkin kat lampiran kita boleh letak dekat sini. Yang ni sebagai lampiran sajalah output yang kita dapat daripada SPSS. Ni semakkan. Okay, maksudnya mean yang kita dapat dekat SPSS dengan mean yang kita kira manual. Okay, jadi yang ni dia letakkan sebagai 4 titik perpuluhan. Jadi mungkin kalau kita kira manual kita letak 2 saja terpulang lah. Okay, so ni yang kita dapat melalui SPSS lah, mean, median, mode, standard PRY, variance, range. Okay, minimum, maximum. Apa maksud minimum, maximum tu?
Ada nak respon? Apa maksud minimum maksimum tu? Tak tahu ke? markah Highest tertinggi and kot. lowest Tahu. data recorded. Okey, markah paling rendah minimum. Maksudnya markah paling rendah, markah pelajar yang paling rendah adalah 14. Markah pelajar yang paling tinggi adalah 28. Per berapa ni semua ni? Per berapa tu? 411 ke apa? Bukan. Markah pelajar ni, markah pelajar 28 ni per berapa ni? 14 per berapa ni? Per 20. Per 30. Kan kita letak untuk tugasan 2 kan? Maksudnya tugasan 2, 20 soalan objektif, 1 markah untuk satu soalan. Jadi 20 adalah bahagian objektif, 10 bahagian subjektif. Jadi markah totalnya adalah 30 markah. Jadi ni adalah markah pelajar yang paling rendah 14. Dia dapat kenal pasti markah pelajar yang paling rendah adalah 14. Markah pelajar yang paling tinggi adalah 28. Semua ni adalah per 30 lah, maksudnya 14 per 30 yang paling rendah, yang paling tinggi markah pelajar adalah 28 per 30. Sekarang ni dia tambah semua. Okey, so sekarang ni dia tambah semua markah pelajar 20 orang tu. Okey, jadi dekat bawah ni pun dia dah keluar sebab tadi kita yang tekan. Okey, dia keluar juga markah ataupun kekerapan, frekuensi, kekerapan bagi markah-markah yang ada. Maksudnya untuk 14 markah per 30 ada seorang pelajar. 16 markah per 30 ada 2 pelajar. 22 markah ada 2 orang dapat 22 markah. 28 ada seorang dapat 28 per 30. Okey? Setakat ni okey lagi ke? Ke dah pening? Okey lagi ke? Okey doktor. Okey, doktor. Ada je. Okey. So histogram pun sama. Okey, mungkin kat sini kita dah boleh nampak lah kita punya markah pelajar kita ni bentuk macam mana. Mean dia letak dekat sini, standard deviation, N dia dekat sini. N tu adalah bilangan pelajar lah, bilangan data, sampel kita. Okey, jadi dia buat dalam bentuk histogram. Okey. Alright, okey. Sekarang 9 dah. Okey, lagi 10 minit. Okey, sekarang ni kita dah dapat dah secara ringkas lah maksudnya markah pelajar. Katakanlah tadi kita nak pula analisis mengikut soalan. Bila kita nak analisis mengikut soalan, kita boleh masukkan ikut soalan pula. Okey, masukkan macam tadi. Saya kena tutup ni. Stop sharing yang ini. Masukkan yang ni. Okey. Okey. So, katakanlah kita nak dapatkan, nak tengok pula frekuensi markah pelajar. Yang ni kita nak fokus markah pelajar kan. Katakanlah kita nak tengok dari segi soalan pula. Kita nak tengok soalan subjektif katakanlah ni katakanlah. Kalau kita nak tengok tentang soalan subjektif, kita masukkan variabel apa yang kita nak analyse. So masukkan subjektif 1, 2, 3. Masukkan. So kita nak tengok apa? Kita nak tengok mean, mode, median juga ke, standard piawai ke, masukkan dan tekanlah continue. So dia akan keluar dekat output tu. Apa-apa yang kita nak tengok, kita boleh try and error lah. Kita masukkan variable tu dan kita pun tekanlah okay dekat situ. So dekat output dia akan keluar apa yang kita nak. Dia akan keluar apa yang kita nak. So nanti kalau saya nak tunjuk ni, saya kena tutup pula tutup share yang ni, kena buka output lah. Maksudnya boleh try test nanti. Kita akan dapatlah saya tunjuklah sekejap nampaklah beza ni sikit. Ni kelemahan dia lah, nak kena tutup dan buka lah sebab kita buat online kan. Okay. 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 Ni katakanlah kita nak analyse ikut soalan pula. Kita nak analyse ikut soalan. Okay. Yang ni yang kita minta buat tadi tu, kita nak analyse tentang subjektif pertama, subjektif kedua, subjektif ketiga. Jadi kita dah dapat dah ni bilangan pelajar. Yang ni adalah mean yang kita dapat, median yang kita dapat. Okay, yang ni per 3, per 3, per 4 soalan subjektif macam saya dah set tadi. Soalan subjektif yang pertama 3 markah, soalan subjektif yang kedua 3 markah, soalan subjektif yang ketiga 4 markah. Jadi kita dah dapatlah minimum, markah minimum pelajar. Yang minimum dapat 1 markah, maksimum dapat 3 markah. Markah penuh lah yang ni.
Okay, standard deviation ni bacaan dia. Variance kita dah dapat dekat sini. Okay, kalau kita tengok 3 soalan subjektif ni, yang mana satu kita boleh kata pelajar ni menjawab dengan pelbagai kebolehan ataupun pelbagai mempunyai kepelbagaian jawapan. Yang mana satu antara subjektif pertama, subjektif kedua dengan subjektif ketiga ni. Subjektif ketiga. Subjektif ketiga. Sebab apa? Sebab apa tu? Sebab dia punya standard deviation dia paling banyak. Standard deviation untuk subjektif yang ketiga tu lebih paling besar berbanding dengan subjektif ketiga 1 dengan 2. Jadi kita boleh kata sisihan piawai data-data markah pelajar kita ni lebih jauh tersebar daripada min. Jadi kita boleh kata markah-markah pelajar kita ni mempunyai perbezaan yang lebih jauh untuk subjektif yang ketiga berbanding dengan subjektif pertama dengan kedua lah. Okay, jadi pelajar mungkin dapat markah yang jauh berbeza lah untuk subjektif yang ketiga ni sebab standard piawai ataupun sisihan piawai yang kita dapat dekat sini lebih besar. Okay, ni dia punya frekuensi table untuk markah-markah pelajar yang lebih detail lah. Maksudnya berapa ramai dapat 1 markah, berapa ramai dapat 2 markah, berapa ramai dapat 3 markah. Yang ni dia lebih detail lah. Okay, dia pergi ke lebih detail. Jadi ni kalau kita nak tengok, kita boleh masukkan dalam ruangan tadi tu. Histogram pun sama, dia buat untuk setiap soalan yang kita nak lah. Okay. Okey, dah selesai yang tu. Sekarang ni saya nak pergi tunjuk macam mana kita nak kirakan skor Z dengan skor T. Ingat lagi dalam tugasan 2 kita kena letakkan juga skor Z dan skor T. Stop sharing. Okay, sekarang saya share yang data. Okay. Boleh nampak data? Boleh nampak data? Dah Ni nampak? output doktor. Tak nampak. Tu outputnya. Okay, saya stop sharing yang itu. Yang ni saya boleh tutup lah yang okay. Data. Okay, boleh nampak? Oh, dia lambat sikit ni baru keluar. Okay, boleh nampak ke? Boleh. Okay, sekarang kita nak kira skor Z dengan skor T. Okay, sekarang ni kita nak kira skor Z, kita pergi kepada deskriptif statistik, kita ambil deskriptif. Okay, so sekarang ni kita nak kira skor Z untuk markah pelajar kita. Kita ambil markah pelajar, apa-apa variable yang kita nak dianalyze, kita kena klik dan kita bawa ke ruangan variable. Okay, so untuk skor Z kita bawa, kita tak payah tekan dekat sini, yang ni pun sama. Okay, macam tadi saya kata, kita dapat kira ukuran-ukuran yang kita nak tadi tu menggunakan deskriptif dan juga menggunakan frekuensi. Macam tadi saya tunjuk frekuensi kan, deskriptif pun boleh. Tapi mungkin dia tak terus keluar seperti yang kita nampak dekat output bila kita guna frekuensi. Okay, deskriptif pun kita boleh guna, tapi output dia, cara dia punya present untuk output tu mungkin tak berapa, dia pun memanjang. Nanti boleh try tekan pula deskriptif, apa yang keluar. Try and error lah, maksudnya kalau kita guna frekuensi, macam tadi saya tunjuk frekuensi, guna frekuensi, dia keluar macam tu. Kalau kita guna deskriptif, dia keluar macam mana. Yang ni pun kat sini pun ada, standard deviation, variance, range, minimum, maximum, nanti boleh try. Tapi dekat sini dia tak ada mode dengan median, kalau deskriptif lah. Okay, so nanti boleh try. Okay, cuma sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak tengok skor Z dengan skor T. Okay, skor Z, kita ambil skor markah pelajar, kita tekan ni. Yang ni adalah maksudnya kita nak minta dia kirakan skor Z. Kita tekan OK. Okay, boleh nampak tak dia keluar skor Z untuk markah setiap pelajar kita tu? Boleh nampak? Boleh nampak ke? Nampak ruangan ni? Nampak. Okay, jadi ni adalah skor Z bagi setiap markah pelajar kita. Kalau yang ni maksudnya dia berada di atas ni 1.6 sisihan piawai. Kalau yang negatif dia berada di bawah 0.3 sisihan piawai dia. Maksudnya dia berada di bawah min. Di bawah min kalau dia negatif. Kalau dia positif dia berada di atas min. Nanti tengok balik nota. Okay, sekarang ni kita dah dapat skor Z. Okay.
Kalau kita kira manual mungkin sedikit berlainan lah sedikit lah. Okay, nanti yang saya nakkan nanti bila letak dalam lampiran hanya letak bahagian ni saja. Bahagian mode, mean, median dengan CCMP awal, variance dengan range saja yang tadi jadual ringkas tadi tu. Yang tu pun dah memadai lah untuk kita letak dekat lampiran. Okay, sekarang ni kita dah dapat skor Z. Okay, nampak skor Z ada positif, ada negatif. Okay, sekarang ni kita nak kira skor T pula. Macam mana nak kira skor T? Kita ambil dekat transform, kita kira secara manual lah orang kata. Tapi kita arahkan dia kat sini, compute variable. So tadi kita kira markah pelajar, kita boleh delete pula. Okay, semua dah masuk balik kat situ. Okay, markah pelajar kita dah kira. Sekarang kita nak kira skor T pula. Okay, mungkin kita nak buat T. T bagi markah pelajar contohnya. So ingat lagi rumus skor T? Apa dia? Rumus skor T. Ingat lagi tak? Saya lupa lah. Ingat lagi tak berapa rumus skor T? Tolong semakkan dalam nota 50 tambah apa tambah 10Z ke? Tak kan? 50 tambah? Ada tolong semakkan rumus skor Z. Skor T, sorry. 10 Z kan? Okay, Z tadi kita dah dapat kan ni. So kita masukkan. Sorry, kita kena darab Setiap kali kalau kita nak darab, better kita masukkan dalam kurungan supaya dia tak buat yang salah. Okay, masukkan dalam kurungan silap. Tekan ni. Okay, 10 darab Z. Okay, tutup kurungan. So kita yang minta dikirakan untuk skor T dengan rumus inilah. Okay, so kita boleh tekan OK. Sebab apa ni? Sebab apa pula? Kadang-kadang simbol-simbol ataupun Bracket. Betul. kita like Okay, so boleh nampak ke dah masuk skor T? Skor T akan sentiasa positif. Macam kita belajar sebelum ni, skor T akan sentiasa positif. Jadi dia akan keluar dekat sini lah skor T untuk setiap markah pelajar, untuk setiap pelajar. So kita dah dapat skor T. Okay, untuk tugasan 2 kita dah cover lah mean, mode, median, CCMP awal, variance, range, skor Z, skor T. Untuk apa lagi tu? Apa tu? Ukuran kesukaran item yang tu boleh kira manual lah. Yang ni kita kena masukkan dalam rumus lah dekat transform kat sini kalau kita nak kira. Okay. Apa lagi saya nak tunjuk tadi? Setakat ni ini sajalah untuk tugasan 2. Tapi kalau kita rasa nak buat lebih, kita boleh try and error dekat sini lah. Katakanlah kita nak tengok reliability, boleh tekan skill, ambil reliability. Katakanlah kita nak tengok reliability instrumen kita yang kita buat tu kan, ujian kita tu berapa reliability yang kita dapat, boleh tekan dekat sini. Kalau rasa nanti nak buat korelasi, kita nak buat tengok hubungan markah pelajar yang dapat ni dengan dia punya CGPA contohnya, kalau kita ambil CGPA. Kalau ambil lah, kalau tak ambil tak apalah. Okay. Ni katakanlah masa akan datang lah kalau nak buat research semua tu, semua ni boleh buat kat sini Nak compare mean, nak tengok perbezaan jantina dengan markah mengikut perbezaan jantina, semua tu boleh buat dekat sini. Okay, dan analisis yang lain lah, setiapnya ada dia punya function dia, yang ni boleh study sendiri atau boleh tengok dekat YouTube lah. Okay, saya rasa saya dah tamat untuk ni sebab saya nak bagi laluan kepada kumpulan Anivia untuk share. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya, nak apa-apa lah nak cakap ke? Sebelum kita stop ni dan kita bagi laluan kepada kumpulan Anivia untuk share. Ada apa-apa nak tanya? So far tak ada, Doktor. Tak ada Okey, alhamdulillah saya stop yang ini. So kita terus